Hati yang mengenal Tuhan. 3 soalan penentuan. Oleh Reverend Loy Kok Kim, Pengerusi Komisi Doa NECF. Tuhan sedang bergerak. Pada masa ini, kesedaran semakin meningkat tentang keperluan yang sangat besar untuk berdoa dan berpuasa. Ia adalah satu panggilan yang dikeluarkan untuk segera kembali intim dengan Tuhan dan gaya hidup yang benar-benar menyerah kepadanya. Tetapi ada satu masalah, dan intisari masalah adalah manusia. Panggilan itu bukan semata-mata untuk mengalami secara dangkal tentang berpuasa, berdoa, dan pengetahuan tentang Tuhan. Ia adalah tentang kelestarian dan akhirnya membina gaya hidup mengikuti Tuhan. Ramai yang menganggap bahawa banyaknya maklumat yang disampaikan melalui gerakan doa, sesi doa, konferensi, seminar atau latihan pasti akan membawa kepada mezbah doa yang benar. Pemikiran seperti ini adalah cetek, berbahaya dan mudah. Sekadar memberi pemahaman mental atau bersetuju dengan maklumat yang disampaikan bukanlah jalan pintas. Hanya sekadar menyampaikan maklumat tanpa berfikir bukanlah jalan pintas. Kita harus belajar tentang kebenaran, bertekad mengikutinya dengan berbuat apa yang diucapkan. Mengetahui kebenaran tidak mengubah kehidupan. Kebenaran yang ditetapkan mengubah kehidupan. Sumber kebenaran adalah firman Tuhan. Dalam perjalanan 40 hari ini, kita perlu memikirkan semula mezbah doa pribadi kita. Ia melibatkan 3 soalan penentuan. Matlamatnya tidak secara menyeluruh, tetapi untuk memberikan perspektif. Yang penting, tujuannya adalah untuk mendorong kamu untuk berfikir tentang perkara yang akan kamu lakukan untuk menemui dan mengenali hati Tuhan secara mendalam. Soalan 1. Mengapakah mengenal hati Tuhan begitu penting? Yeremia bab 9 ayat 23 hingga ayat 24 AVB, Tuhan berfirman, "Janganlah orang bijak bermegah kerana kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah kerana kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah kerana kekayaannya, tetapi sesiapa yang hendak bermegah, biarlah dia bermegah kerana hal ini, bahawa dia memahami dan mengenal aku, bahawa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih abadi, keadilan dan perbenaran di bumi. Sesungguhnya hal-hal itulah yang kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Kita cenderung untuk menjadi pelanggan agama, terlalu bergantung pada khotbah pada hari Ahad, belajar Alkitab, persekutuan doa dan kelompok-kelompok rumah meskipun tidak mempunyai pengetahuan yang dalam tentang Tuhan. Pengetahuan yang dalam adalah dasar untuk kematangan rohani. Untuk mengetahui dan memahami Dia, kita mesti membajak firman Tuhan dan berhubung dengan rancangannya yang menyeluruh. Soalan 2. Apakah maksud sebenar mengenal hati Tuhan? Sekarang kamu pasti sudah menyedari bahawa pembacaan kitab suci setiap hari adalah merangkumi 10 bab. Tujuannya adalah untuk membina gaya hidup, membaca kitab suci dalam bahagian yang besar. Kami berdoa agar Roh Kudus akan menerangi mata kamu untuk memahami siapa Tuhan, termasuklah keselamatan, kasih sayang, penebusan, janji dan penghakimannya sebelum Kristus kembali. Soalan 3. Bagaimanakah ini boleh dicapai dengan sebaiknya? Semasa kamu menyertai perjalanan puasa dan doa selama 40 hari ini, titik permulaan adalah menyelaraskan semula hati kita dengan Tuhan. Sikap kasih kita harus mencerminkan salib di mana Yesus mati. Gaya hidup yang menyerah sepenuhnya. Aku telah disalib bersama Kristus. Bukanlah aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dalam hidup jasadku, sekarang aku hidup dengan iman kepada Anak Allah yang mengasihiku dan menyerahkan dirinya untukku. Galatia bab 2 ayat 20 AVB. Dalam erti kata lain,
Mulakan setiap hari kamu dengan mengakui bahawa kamu berada dalam kesatuan yang sepenuhnya dengan Kristus, yakni menjalani sebuah kehidupan yang berbeza dengan membaca firman Tuhan, sentiasa mengingatkan diri kamu bahawa kamu sedang menjalani sebuah kehidupan yang terarah, kehidupan yang beriman, dan kehidupan yang berbakti, kehidupan yang mencintai, keadilan, kebenaran, dan yang penuh kasih sayang. Akhir sekali, tiada siapa yang perlu terkejut dengan kesukaran iman semasa kita melangkah ke hadapan. Hanya melalui ketabahan membaca Alkitab dan sentiasa merenungkan bacaan itu, barulah kita benar-benar mengenali dan memahami Dia. Semoga kamu dilimpahkan berkat yang melimpah ruah.